Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Rakyat Malaysia yang telah menjadi mangsa penipuan badal haji dinasihat membuat laporan polis memandangkan kes berkenaan masih berlaku apabila tiba musim haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, sebelum ini juga sudah banyak peringatan diberikan kepada orang ramai agar berhati-hati dengan penipuan berkenaan, namun masih ada yang menjadi mangsa. Ya, tapi kalau dia tidak termasuk dalam syarikat tersebut, kan, jadi dia kena investigate, inquire betul-betul. Itu yang saya harapkan supaya kita tak ditipu. Kan, kita tak nak jadi badal haji ni jadi bedal lah. Kan daripada nak badal haji langsung dah jadi bedal haji kan. Rakyat Malaysia juga diingatkan agar menyiasat terlebih dahulu sebarang tawaran perkhidmatan badal haji oleh mana-mana individu atau syarikat terutama yang tidak mendapat lesen daripada Lembaga Tabung Haji TH. Tindakan itu penting bagi mengelak daripada tertipu dengan sindiket berkenaan. 7 jemaah haji Malaysia tidak dapat menyelesaikan ibadah haji masing-masing tahun ini. 3 daripada jemaah terbabit koma ketika berada di Mekah dan sedang dirawat di Hospital Arab Saudi. Manakala 4 lagi jemaah berada di Pusat Rawatan Lembaga Tabung Haji Mekah kerana masalah kesihatan mental. Kesemua mereka berumur antara 50 hingga 80 tahun. 4 daripada mereka berjaya dibawa ke Arafah, namun keadaan jemaah ketika di lokasi berkenaan tidak mengizinkan. Ahli keluarga semua pesakit berkenaan sudah dimaklumkan mengenai keadaan mereka yang tidak dapat berwukuf di Arafah. Yang itu mereka ni akan dirawat untuk makluman semualah. Mereka yang jatuh sakit dan berada dirawat di Hospital Arab Saudi ini, mereka ni akan diberikan rawatan percuma. Akan dibiayai oleh kerajaan Arab Saudi tentu sampailah Dewan Nasihat. Dan bila dah sihat dan fit untuk itu, dan kita akan bawalah balik ke Malaysia. Seramai 54 pesakit dibawa menaiki safari wukuf semasa di Arafah bagi melengkapkan wajib haji masing-masing dengan dibantu pegawai bertugas. Sehingga semalam 63 pesakit masih mendapatkan rawatan di Pusat Rawatan TH di Mekah dengan 42 daripadanya lelaki. Mulai 5 Julai ini, tempoh pengasingan kes disahkan COVID-19 dipendekkan daripada 7 kepada 5 hari. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, ini kerana berdasarkan kajian mendapati infektiviti kes COVID-19 tinggi pada 5 hari pertama. Dr. Zaliha juga berkata pesakit COVID-19 yang dahulunya diwajibkan memakai pelitup muka dalam kenderaan awam dan fasiliti kesihatan, kini hanya dikehendaki memakai pelitup muka ketika berada di kedua-dua lokasi berkenaan. Beliau bagaimanapun berkata pemakaian pelitup muka amat digalakkan bagi individu berisiko tinggi seperti warga emas, individu dengan penyakit kronik, individu dengan imuniti rendah atau ibu mengandung terutama ketika di tempat sesak dan kawasan pengudaraan kurang baik. Katanya individu bergejala respirator juga amat digalakkan memakai pelitup muka ketika berada dalam perkhidmatan pengangkutan awam bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. Sementara itu, Dr. Zaliha berkata status kawasan tempatan jangkitan di Malaysia yang akan tamat hari ini dilanjutkan untuk tempoh 6 bulan lagi hingga 31 Disember 2023. Pelanjutan pengisytiharan itu masih diperlukan memandangkan terdapat risiko kemunculan varian dan subvarian baharu virus SARS-CoV-2 di negara ini. Satu mesyuarat khas akan diadakan di antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan Kerajaan Negeri Johor awal bulan depan bagi mengenal pasti peluang dan lokasi strategik bangunkan ekonomi sempadan dalam aktiviti komersial antara Johor, Singapura dan Indonesia. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata mesyuarat akan menumpukan pembentukan jawatan kuasa khas bagi membentangkan pelan tindakan aktiviti komersial seperti pertanian dan petrol bersubsidi.
Apabila post-COVID dan sebelum itu juga saya melihat contohnya yang kecil, industri kecil seperti basuh kereta saja kita melihat mendapat pulangan yang begitu lumayan. Kenapa tidak kita menerokai bidang-bidang yang lain supaya kita dapat bincang, kita dapat fokus, dan ini penting untuk kita merancangkan lagi kegiatan ekonomi tempatan di kawasan sepadan. Selepas Johor, KPDN juga akan mengadakan sesi libat urus dengan kerajaan Sabah dan Sarawak kerana kedua-dua sempadan negeri itu turut memiliki potensi ekonomi komersial yang besar. Malaysia giat menggalakkan pelaburan dalam teknologi baharu seperti teknologi kewangan, e-dagang dan kesihatan digital. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Ching berkata, Malaysia telah mewujudkan sandbox kawal selia untuk menggalakkan inovasi dan menyediakan ruang selamat untuk menguji idea baharu. Berucap dalam ucap tama bertajuk Teknologi Memacu Perubahan di Kongres Dunia Muda Alih Shanghai 2023, beliau berkata kerajaan juga telah memperkenalkan pelbagai program insentif dan geran untuk menyokong syarikat permulaan teknologi dan menarik pelaburan langsung asing. Malaysia katanya mengalu-alukan kerjasama dengan syarikat teknologi antarabangsa, pelabur dan inovator. Menurut Teo, syarikat yang berada di Malaysia akan dapat meneroka pasaran Asia yang luas dan memanfaatkan lokasi strategik Malaysia untuk berkembang lebih jauh ke negara jiran. Ekonomi digital adalah antara tonggak utama ekonomi Malaysia, menyumbang 23.2% kepada keluaran dalam negara kasar negara pada 2021. Ia diunjur meningkat kepada 25.5% menjelang 2025. Institusi perbankan di Malaysia akan terus menambah baik ciri-ciri keselamatan mereka selaras 5 langkah utama Bank Negara Malaysia BNM untuk memerangi penipuan kewangan. Ini meliputi tempoh bertenang transaksi, berhijrah daripada perkhidmatan pesanan ringkas SMS kepada kata laluan sekali OTP. Selain itu, hanya satu peranti mudah alih atau peranti selamat untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian, mengalih keluar hyperpautan daripada komunikasi SMS dan email, dan talian hotline 24 jam khusus untuk aktiviti penipuan kewangan. RHB Banking Group menyatakan langkah keselamatan yang dilaksanakan institusi itu adalah pemindahan lengkap SMS OTP ke ciri kebenaran transaksi Secure Plus untuk perbankan mudah alih dan platform perbankan internet menjelang bulan ini. Public Bank juga mengalih keluar hyperpautan daripada komunikasi SMS dan email. Selain menyediakan talian hotline keselamatan penipuan cyber 24 jam bagi membolehkan pelanggan melaporkan penipuan atau aktiviti mencurigakan berkaitan akaun mereka. Sebagai langkah tambahan untuk lindungi pelanggan, OCBC Malaysia pula telah memindahkan semua pelanggan ke OCBC One Token yang lebih selamat dan terjamin. Kegairahan berkempen menjelang pilihan raya di 6 buah negeri bukan alasan untuk keterlaluan dalam membuat hantaran di media sosial. Tegas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, sebarang hantaran yang mengancam keharmonian negara tidak terlepas untuk dikenakan tindakan undang-undang. Sekiranya kita membuat hantaran ataupun posting yang melanggar undang-undang, kemungkinan pihak berkuasa boleh teliti dan ambil tindakan. Jadi kita pun tahu sekarang ni banyak don, ada 6 don, masing-masing telah ataupun akan bubar, dan semangat untuk pilihan raya itu memuncak. Tapi kita kena sama-sama jaga ketertiban, elak daripada menyinggung keterlaluan dan menimbulkan bibit-bibit yang boleh sama ada memecah belahkan ataupun meretakkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat. Jadi tolong berhati-hati, sentiasa berhati-hati dalam membuat hantaran dalam media sosial. Raikan Aidiladha tahun ini dengan penuh keikhlasan serta semangat pengorbanan.
Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan, ceruk dan rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 1444 Hijrah. Seikhlas pengorbanan daripada kami di RTM. Kira-kira 150 orang awam dan pelajar antarabangsa di Universiti Sains Malaysia USM mengambil bahagian dalam ibadah korban di perkarangan Masjid Al-Malik Khalid USM Pulau Pinang. Menurut Timbalan Pengarah Pusat Islam USM merangkap Imam Masjid, ibadah korban tahun ini melibatkan 20 ekor kambing, 19 ekor lembu dan seekor lembu sado. InsyaAllah pada hari ini kita buat korban pada hari raya pertama sebanyak 20 ekor lembu dan juga 20 ekor kambing. Ia kemudian akan diagih kepada warga USM serta penduduk sekitar. Di Terengganu, seekor lembu sado dengan berat hampir 1 tan bernilai RM20,000 dikorbankan di Banggul Durian, Kuala Terengganu sempena Aidiladha. Lembu jantan berusia lebih 3 tahun dari jenis Baka Charlos itu dibela sejak lebih 2 tahun lalu oleh Nik Muhammad Salahuddin Nik Nizam. Ujarnya, meski susah untuk melepaskan lembu kesayangannya yang dipanggil Rudy itu, beliau berharap agar ibadahnya tahun ini diterima. Memang saya sayang lembu ni dan berat hati untuk dilepaskan lah. Tapi saya dah berpakat dengan adik-beradik saya untuk melakukan ibadah korban terhadap haiwan ternakan yang saya sayang ni lah. So lagi orang kata hubungan tu lagi baguslah. Dan kalau ikutkan Nabi pun suruh kita buat korban haiwan yang kita sayang lah. Lembu kesayangannya itu pernah dinobat sebagai pemenang bagi kategori lembu remaja Prince of Sado pada Karnival Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Terengganu tahun lalu. 6 bahagian daging lembu sado ini merupakan perkongsian agian ibadah korban bersama adik-beradiknya, manakala baki satu lagi bahagian diisi oleh seorang rakan kenalannya. Sementara itu, 70 pegawai Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Terengganu bertugas sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini di semua daerah bagi memantau proses penyembelihan di kawasan persendirian. Ia bagi memastikan haiwan korban berada dalam keadaan sihat serta bebas dari segala penyakit yang mampu memudaratkan manusia. Bersifat ihsan kepada binatang sembelihan amat dituntut dalam Islam. Namun ketika melaksanakan ibadah korban, ramai yang menganggap bersifat ihsan itu hanyalah dengan menajamkan mata pisau semata-mata, walhal terdapat banyak perkara lain yang harus diambil cakna. Wartawan Jakim Amin Fauzi ada perinciannya. Haiwan juga adalah makhluk Allah yang bernyawa dan mempunyai perasaan. Adalah harus untuk memberi keselesaan kepada haiwan yang bakal dikorban sebelum ibadah tersebut dijalankan. Antara perkara sunat lain yang perlu dilakukan kepada binatang korban ialah dengan memilih yang terbaik, menambatnya menjelang hari nahar iaitu 10 Zulhijjah, memberi makan, meletakkan tanda dan melindungi haiwan tersebut dari kepanasan. Kalau kamu nak membunuh dalam hadis yang sama, perelokkan kaedah membunuh. Sekiranya kamu nak menyembelih, perelokkan kaedah sembelihan dan menajamkan pisau bagi memudahkan sembelihan kamu. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, hadis Nawawi sebagai contohnya. Jadi maknanya, contoh Saidina Umar pernah menyebut, bila mana melihat seorang pemuda yang mana pemuda tadi dia nak sembelih seekor kambing, dia menghirik kambing daripada satu tempat ke tempat sembelihan ataupun mungkin kita lubang lah, saya sebutkan. Jadi Saidina Umar menegur pemuda tadi, sudah celaka kamu wahai pemuda.
Kenapa tidak kamu angkat kambing, bawa kambing tu elok-elok ke tempat sembelihan. Selain itu, kita juga tidak boleh melakukan sembelihan di hadapan binatang korban yang lain kerana perbuatan tersebut boleh mendatangkan perasaan takut pada haiwan tersebut. Binatang untuk korban ni kena cukup sifat. Cukup sifat maksudnya tak ada cacat, cela semua, dan makanan dia mesti binatang sihat, gemuk, dan tempat peliharaan tu kenalah sesuai dengan keadaan dia. Maksudnya tempat makan tak kena panas, lindung daripada hujan. Jadi kena kawalan yang rapi. Sama macam kita. Haiwan yang disembelih juga hendaklah dipastikan telah benar-benar mati sebelum proses selanjutnya dilakukan. Kematian haiwan tersebut hendaklah disahkan dengan sebab sembelihan semata-mata tanpa sebarang tekanan atau paksaan dari faktor luar. Apabila kamu hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan kadar segera supaya tidak menyeksa haiwan sembelihan tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kita berlaku ihsan terhadap semua perkara. Dan oleh itu, apabila kamu hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan keadaan yang baik. Dan kamu hendaklah memastikan mata pisaumu tajam dan pastikan haiwan berada dalam keadaan yang selesa. Salam Aidiladha. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Skuad Harimau Malaya naik satu anak tangga di posisi ke-137 dalam kemas kini terbaharu ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang merupakan kedudukan terbaik Malaysia dalam tempoh 17 tahun sejak berada di posisi ke-127 pada Mei 2006. Berdasarkan laman web FIFA, peningkatan itu disumbang 9.44 mata yang diraih pasukan negara dalam dua aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Terengganu bulan ini. Keputusan positif diraih membolehkan skuad bimbingan Kim Pan Gon mengumpul keseluruhan 1,091.57 mata. Dalam dua aksi persahabatan yang berlangsung di Stadium Sultan Mizal Zainal Abidin, anak buah Pan Gon menewaskan Kepulauan Solomon 4-1 dan memblasah Papua New Guinea 10-0. Kedah Darul Aman FC KDA FC semakin rancak memperkuatkan pasukan mengharungi baki saingan Liga Malaysia musim ini. Selepas berjaya mendapatkan khidmat Ifidayo Olusegun dan Moses Atedi, pemilik pasukan Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar merancang untuk membawa masuk dua lagi pemain baharu. Beliau berharap perubahan itu mampu menyuntik semangat penyokong untuk kembali memenuhi stadium. Jelas Tan Sri Muhammad Daud, pihak pengurusan sentiasa berusaha untuk meletakkan skuad Sang Kenari sebagai antara pasukan terbaik di Malaysia. KDA FC kini memiliki 9 pemain import termasuk Ifidayo dan Atedi. Kapten pasukan Manuel Ut, Bojan Chiga dan Litak antara pemain import yang berjaya menyelah bersama skuad Kenari musim ini. Kedah akan berdepan Terengganu FC di tempat lawan dalam saingan Liga Super pada 3 Julai. Perlumbaan FIM Junior GP, dua pelumba negara bakal turun beraksi dalam saingan pusingan keempat yang akan berlangsung di Litar Algarve, Portugal hujung minggu ini. Hakim Danish akan bersaing dalam kategori European Talent Cup ETC, manakala Daniel Syahmi akan merentap dalam kategori Junior GP.
Bagi Hakim Danish, ini adalah perlumbaan keduanya di Ditar Summer tahun ini selepas bersaing dalam Red Bull Rockies Cup pada Mac. Hakim Danish ketika itu berjaya meraih kedudukan podium pada perlumbaan kedua. Sementara itu, Daniel Shami tekad menampilkan aksi terbaik dan bersaing di kelompok hadapan untuk memburu podium pertamanya musim ini. Perlumbaan ETC dan Junior GP dijadual berlangsung 2 Julai ini. Malaysia mempunyai ramai bakat cilik berpotensi besar dalam sukan push bike. Ini terbukti dengan kejayaan atlet negara yang berjaya menempa nama dalam penyertaan di kejohanan antarabangsa. Pengurus komunikasi The M8 Cycle Club Ishamuddin Abdul Rashid berkata bakat cilik Malaysia mampu menandingi negara lain termasuk Hong Kong dan Jepun sekiranya menerima pendedahan yang baik. Kita ada banyak sangat kelab, jadi mana yang berminat boleh beli basikal, boleh berjumpa dengan mereka yang dah berkecimpung, boleh sertai banyak kelab yang ada dalam seluruh Lembah Kelang. Ada kelab di Johor, di Selatan ada, di Terengganu kita ada juga kelab sukan push bike ni. Jadi tak ada masalah untuk ibu bapa nak bawa anak-anak sebab kita kena training dia orang. Ada coach-coach yang hebat dalam kelab-kelab ni yang boleh mendidik anak-anak mereka. Push bike adalah satu sukan yang memfokuskan kepada kanak-kanak berusia 2 hingga 9 tahun. Ingin tengok pemain dan pengulas isukan baca berita? Saksikan saya Razi Rahman Ibrahim dalam Stadium RTM 1 dan 2 Julai ini. Paparan itu mengakhiri berita pagi. Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.